Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita berkaitan dengan akidah. Akidah aplikasi Islam tahun 5 insyaAllah. Sebelum tu kita mula dulu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah yang ni adalah rakaman kelas untuk tahun 5 tahun 5 pendidikan Islam. Okey, baik. Sebelum ni kita dah tengok dah berkaitan dengan nama Allah Al-Malik, nama Allah Al-Malik dengan nama Allah. Okey, sekarang ni kita baru tengok nama Allah Al-Malik. Okey, kita dah tengok nama Allah Al-Malik. Sekarang ni kita nak tengok kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Okey, fahami dan teliti. Apa dia kepentingan? Okey, kepentingan tu maksudnya apa yang kita akan dapat, apa perkara baik sekiranya kita beriman dengan nama Allah Al-Malik. Okey, yang pertama, okey, setelah kita mempelajari nama Allah Subhanahu Taala Al-Malik, Ustazah hendak bertanya kepada kamu semua, apakah kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik? Jadinya Ustazah dia tanya pada murid-murid dia, apa dia kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik? Okey, ada seorang murid perempuan yang jawab, saya akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Kita nampak ni, berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Itu maksud dia. Ini adalah kepentingan yang pertama. Maksudnya kita kena berusaha. Saya kena berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Okey, boleh dia kena jadi manusia yang bersyukur. Kita ni kena jadi seorang manusia yang sangat-sangat bersyukur. Sebab apa? Dilahirkan di dunia, diberikan segala nikmat yang ada di dunia ini, insyaAllah. Okey, apa sambung lagi? Saya sedar walaupun mempunyai kekayaan dan kecerdikan, tetapi Allah SWT jualah yang maha kaya dan maha bijak sana. Walaupun kita ni sebagai seorang manusia, kalau kita rasa diri kita dah pandai dah, kan, kalau kita rasa diri kita ni dah kaya dah, banyak duit, tapi semua itu adalah milik Allah. Faham? Semua itu adalah pinjaman semata-mata. Jadi semua itu adalah pinjaman semata-mata. Jadinya kita ni perlu bila pinjaman, tahulah kita pinjam barang orang kan, macam mana, jadinya kita kena jaga elok-elok lah, dan gunakan perkara-perkara yang kita ada tu ke arah kebaikan. Jangan gunakan ke arah benda-benda yang teruk. Jadi kalau kata kita tersasar ataupun terjerumus kan, terlibat ke apa-apa dengan perkara-perkara yang tak baik, kita gunakan kekayaan kita untuk perkara yang tak baik, kita gunakan kepandaian kita untuk perkara yang tak baik, jadinya cepat-cepat bertaubat kan. Cepat-cepat ingat balik Allah, istighfar banyak-banyak, ingat balik bertaubat dan sebagainya. Okey, murid lelaki ni pula jawab apa dia? Menyedarkan kita bahawa hanyalah makhluk Allah SWT yang lemah, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah SWT. Okey, kepentingan yang kedua apa dia? Menyedarkan kita bahawa hanyalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah. Kita ni adalah makhluk yang lemah aja. Kita bukannya hebat mana. Jika nak dibandingkan dengan Allah Taala. Okey, kita ni hanya kalau ikut sebagai hamba. Hamba tu maksudnya apa? Orang yang kena ikut arahan je. Kalau ikut kan, kita ni kena ikut arahan Allah je, tak boleh lawan. Itu cerita dia. Macam mana, apa yang Allah suruh kita kena buat, apa yang Allah larang kita kena tinggalkan. Jadi contoh macam apa yang Allah larang? Allah larang kita makan apa? Minum. Makan apa? Makan babi, kan, sejenis haiwan yang bernama babi ataupun kita panggil khinzir. Okey, kalau orang Cina dia suka makan. Okay, orang Cina yang bukan Islam dia suka makan. Tapi kita orang Islam, tak kisahlah bangsa apa pun, Cina ke, India ke, Melayu ke, asalkan bangsa Islam, diharamkan untuk makan apa? Makan babi ataupun khinzir dalam bahasa Arab. Jadinya apa? Kita ni kena elakkan makan makanan babi ataupun yang bersumberkan daripada babi. Contohnya apa? Macam minyak kan, minyak yang diambil daripada lemak babi ke, yang diperbuat daripada lemak babi ke,
yang diperbuat daripada apa lagi, kulit babi ke, baju daripada kulit babi ke dan sebagainya. Sumber-sumber tu pun kita tak boleh nak pakai. Sama juga macam anjing dan sebagainya. Binatang-binatang yang Allah haramkan untuk kita makan. Jadinya kita jangan makan. Faham? Itu maksud dia larangan-larangan Allah. Allah juga larang kita untuk apa? Untuk minum arak. Janganlah kita ni sebagai seorang hamba pergi lawan cakap Allah pula pergi minum arak. Tak boleh. Allah larang kita untuk minum arak. Sebab apa? Arak banyak mudarat dia. Allah tahu apa yang dia cipta, apa yang dia buat, semua ada hikmah yang tersendiri. Jadinya dia tak bagi kita minum arak. Faham? Jadi kalau kita tengok siapa-siapa yang minum arak, semuanya akan berlaku perkara-perkara yang tak betul. Malangan lah, langgorang lah, kan, macam-macam lah lagi. Okey, itu kepentingan yang kedua, menyedarkan kita bahawa kita hanyalah makhluk Allah SWT yang lemah. Kita ni sebagai makhluk Allah yang lemah. Okey, yang ketiga apa? Sentiasa mengharapkan pertolongan Allah SWT. Kita ni macam mana pun senang sangat ke kerja tu pun kena minta tolong Allah SWT juga. Contohlah kan, kita nak sapu sampah, kan? Kita nak sapu sampah. Tapi macam mana kita nak mohon pertolongan Allah juga? Kita sebelum kita sapu sampah tu, kita sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Kita dengan nama Allah, kita mohon pada pertolongan Allah bahawa apa? Aku nak sapu ni dengan nama Allah. Jadinya maksudnya supaya Allah apa? Redha dengan apa yang kita buat. Walaupun sapu senang je kan? Sapu senang je, tak susah pun. Tapi dengan keadaan kita menyapu, kita ingat Allah. Itu lebih baik, insya-Allah. Jadi macam mana pun, walaupun tambah-tambah lagi perkara yang susah. Perkara yang susah lagi-lagi lah kita kena minta pertolongan Allah SWT. Ya Allah, contoh kan, contoh kamu nanti dah besar, kamu dah tua, tapi tak kahwin lagi, contoh. Tapi kamu minta kepada Allah pertolongan. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan. Ya Allah, aku mahu berkahwin. Ya Allah, mudahkanlah urusan aku untuk berkahwin. Contohnya, kan? Contohnya, boleh, tak ada masalah. Apa salahnya? Perkahwin adalah perkara-perkara yang baik. Dia bukan perkara-perkara yang buruk. Kamu buat hubungan luar kahwin, itu buruk, itu berdosa. Maksudnya kamu, kalau bahasa Arab dia berzina, kan? Berzina. Jadi dia buat seks di luar nikah. Dia buat perhubungan antara lelaki dan perempuan di luar nikah, tak kahwin terus buat. Itu salah. Dia kena berkahwin. Dia kena ada berkahwin tu maksudnya apa? Ada ikatan atau perjanjian untuk sama ada lelaki tu nak jaga perempuan tu dan perempuan tu setia dengan lelaki tu. Tu baru boleh buat perkara-perkara yang tu lah. Okey, boleh Okey, seterusnya perkara yang ketiga apa dia? Teguh beribadat dan berdoa. Tekun beribadat dan berdoa. Kepentingan yang kita kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Malik ni apa dia? Kita akan tekun beribadat dan berdoa. Okey. Jadinya kita bila kita berdoa tu kita harapkan pertolongan Allah sungguh-sungguh. Kita doa tu bersungguh-sungguh, tak main-main. Ini dah doa. Dia nak habis ni. Kalau orang doa ke depan kan, bila nak habis ni? Aduh, Allah telakat. Dia tu ngantuk ni kan. Tak boleh. Kalau dia doa betul-betul. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ya Allah, kurniakanlah aku rezeki. Ya Allah, ya Allah, bantulah aku, bantulah hamba-Mu ni. Ya Allah, beribadat dengan baik. Solat pun Allahu Akbar. Solat dengan bersungguh-sungguh, tak main-main. Ini solat sekali angkat takbir tu baru orang pandang sekejap kilas tu, dah bagi salam dah. Tak sampai berapa saat dah habis solat. Itu maksudnya apa? Tak bersungguh-sungguh solat. Jadinya kita kena bersungguh-sungguh solat lah. Paling korang ambil masa solat tu 10 minit ke, kan? Bersungguh-sungguh lah tu. Maksudnya 10 minit ke atas tu kira bersungguh-sungguh lah tu solat, kan? Dia baca tu, dia jaga Fatihah dia betul-betul, jangan silap. Dia baca surah dia betul-betul, bacaan-bacaan dan solat dia jaga. Itu maksudnya tekun beribadat dan berdoa, sebagaimana tanda beriman dengan nama Subhanahu Taala Al-Malik. Okey, yang keempat, apa murid cakap? Murid yang ketiga ni cakap apa dia? Menjadikan kita sentiasa menghargai alam. Nampak? Ini adalah kepentingan yang ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang ni adalah yang kelima. Sentiasa menghargai alam. Jika kita beriman dengan nama Allah Al-Malik, kita ni akan sentiasa hargai alam. Kita akan jaga alam ni dengan sebaiknya. Sebab apa? Semua ini adalah pinjaman daripada siapa? Allah Ta'ala.
Jadinya bila kita pinjam, kita kena jaga elok-elok lah. Jangan kita rosakkan pula. Nama pun pinjam. Macam kamu pinjam pensel kawan kamu lah kan. Kamu dah pinjam. Lepas tu, tiba-tiba patah. Patah. Dah. Nah, aku pulang balik dah patah. Boleh ke macam tu? Agak-agak tuan dia akan jadi apa? Tuan kepada pensel tu akan jadi apa? Marahlah. Patah. Bayar balik. Contoh kan. Macam tu. Itu maksudnya. Bila barang-barang pinjaman ni, kita kena buat dengan jaga elok lah. Kan? Jangan buat main-main. Cuba jaga sedaya upaya semampu kita untuk jaga alam ini dengan baik. Faham? Jangan buang sampah merata-rata, jangan kencing merata-rata. Ada dah ada dah tempat-tempat yang telah disediakan untuk kita buang sampah, untuk kita buang air besar ke air kencing ke mana-mana. Faham? Dah ada tempat yang khusus. Jadi buang kat situ je. Jangan buang tempat lain. Okey, boleh Okey, yang digunakan oleh Allah SWT kepada kita. Mulai sekarang saya akan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran. Jadinya kita ni kena jagalah alam, kena jaga keceriaan. Jadinya kalau kata nampak sampah tu, kutip. Kan? Kalau kamu sebagai seorang pengawas nampak ada murid buang sampah merata-rata, tegur murid tu suruh dia kutip balik, buang sampah dalam merata-rata. Buang sampah dalam tong sampah. Okey, boleh. Okey, itu adalah sedikit sebanyak kepentingan beriman dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Al-Malik ni nama apa? Nama Al-Malik. Dia termasuk dalam apa? 99 nama Allah. Al-Malikul Quddusus Salaman. Nampak? Asmaul Husna tu. Dia termasuk juga dalam nama-nama Allah Al-Malik. Okey. Ini adalah himpunan doa. Himpunan doa yang boleh kita amalkan untuk apa? Untuk minta tolong dengan Allah. Maksudnya ini adalah aktiviti lah. Aktiviti. Okey, seterusnya boleh cari banyak doa dalam internet ke, dalam buku-buku ke, banyak doa-doa yang boleh kita amalkan. Okey, seterusnya ini akidah. Okey, ini adalah Al-Hasib. Okey, Al-Hasib Okey, nama Allah Al-Hasib. Yang atas ni Al-Malik. Sekarang ni nama Allah Al-Hasib. Okey, kita tengok sikit. Okey, apa maksud nama Allah Al-Hasib? Okey, pengertian. Nama Allah Al-Hasib bererti Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Okey, ingat. Al-Hasib maksudnya Allah Maha mencukupkan. Hisab kan? Hisab, menghitung, ataupun Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Jadinya Allah ni Maha pemberi rezeki. Kan? Allah ni Maha pemberi rezeki. Dalil firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maksudnya, dan sesiapa bertawakal kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadinya apa? Kita ni sebagai seorang hamba kena beriman dengan penuh keimanan. Kena beriman dengan Allah tu dengan bersungguh-sungguh lah. Jangan main-main. Okey, nama Allah SWT Al-Hasib juga bererti Allah SWT Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Jadinya Allah ni juga Maha penghitung. Al-Hisab tu pun Maha penghitung. Itu sebab dulu nama ilmu matematik ilmu hisab. Sekarang dia tukar jadi ilmu matematik. Kalau ikutkan sebab apa? Al-Hisab tu maksud dia apa? Menghitung. Kira. Hitung tu kira. Jadi Allah Maha mengira setiap amalan kita. Apa yang kita buat baik kan, semua Allah kira. Jadi buat semua apa yang buruk pun Allah kira. Semua Allah kira, Allah catat. Kan Allah tulislah amalan kita dalam buku amalan kita kan. Dalil dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadinya kita ni jangan, kalau boleh dah buat silap tu cepat-cepatlah bertaubat. Jangan, sebab apa? Allah tu Maha cepat perhitungannya. Allah tu cepat-cepat hitung. Tak ada pula kamu buat baik hari ni, esok baru Allah tulis. Tak. Terus Allah ni tulis dalam buku amalan kamu kalau kamu buat baik. Kalau kamu buat jahat, waktu tu juga Allah tulis. Faham? Tu maksud dia. Okey, seterusnya. Erti nama Allah Al-Hisab. Tengok ni perbualan ni. Yang pertama, ayah
tempoh hari Siti ada belajar tentang nama Allah SWT Al-Hasib. Boleh ayah jelaskannya lagi? Okey, nombor 2. Ayah dia jawab, Siti, Allah SWT maha mencukupkan segala keperluan hamba-hambanya. Tu maksud dia. Allah Al-Hasib tu maksud dia apa yang pertama tadi? Mencukupkan keperluan hamba dia. Dia cukupkan apa keperluan hamba dia perlu, dia cukupkan. Dengan syarat orang beriman, dia beriman dengan Allah Ta'ala. Okay, ketika kita susah, Allah SWT memudahkan urusan kita. Jadinya bila kita susah, kita kena pohon pada Allah, ya Allah, mudahkanlah urusan aku, ya Allah, mudahkanlah urusan aku, ya Allah. Allah akan mudahkan. Okay, ketika kita memerlukan pertolongan, Allah SWT membantu kita dengan pelbagai cara, seperti menggerakkan hati orang di sekeliling dan makhluknya untuk menolong kita. Kalau kita dalam kesusahan, kita minta tolong, ya Allah, tolong aku, ya Allah, kan? Aku jatuh dalam gaung ni, ya Allah, kan? Allah tolong macam mana? Allah tolong, Allah gerakkan hati siapa-siapa yang ada di situ untuk berhenti, kan? Dia tak dengar pun kamu minta tolong, tapi dia kata berhenti. Berhenti, dia rasa nak kencing kan, dia berhenti kejap tepi. Lepas tu dia elok je nak tengok bawah kamu, ada kereta jatuh, memang tolong, dia beritahu, okay? Kamu ditolong dan sebagainya. Okay, kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Okay, boleh. Yang 3, anak dia tanya lagi, kalau begitu, ketika kita lupa, Allah SWT ingatkan kita. Ketika kita buntu, Allah SWT jualah pemberi ilham dan idea. Jadinya Allah ni semua dia bagi, kan? Semua dia bagi. Kalau kita buntu ke, kalau kita tengah lupa ke, tiba-tiba kita ingat balik, kunci dalam kereta, contoh kan. Padahal kita dah lupa tadi kunci kat mana. Itu maksud dia. Jadi Allah ingatkan balik kunci kita ada dalam mana? Ada dalam kereta, kan? Itu maksud dia. Okey, boleh banyak. Lepas tu kalau kita buntu, tak tahu nak fikir apa dah, Allah akan bukakan jalan. Allah akan berikan ilham, Allah akan buka jalan-jalan pada kita, insya-Allah. Okey, yang kelima. Ibu dia jawab pula, bukan, yang ketiga, mana nombor 4? Nombor 4. Okey. Nombor 4 ni siapa jawab? Ayah dia jawab. Okay. Betul Siti, Allah SWT sebaik-baik pelindung dan penolong kita. Okey, ni ayah dia jawab nombor 4. Okey, nombor 5 balik. Ibu dia jawab pula, terima kasih anak-anak ibu, tolong ibu dan ayah di dapur. Setiap perbuatan baik pasti akan diganjari Allah SWT. Ini ibu dia cakap. Dia cakap apa? Cakap kat anak dia yang perempuan ni dan anak dia yang lelaki ni. Nampak? Dia cakap dengan anak dia yang lelaki ni juga. Anak dia lelaki juga, dia cakap terima kasih. Sebab apa? Tolong mak ibu dengan ayah dia ni dekat dapur. Dan dia kata apa? Setiap amalan yang mereka tolong tu, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran. Anak dia jawab apa? Okey, 7. Betul. Bukan, nombor 6. Menurut ustaz, Allah SWT akan menghitung setiap amalan kita. Malaikat rakib dan atid ditugaskan mencatat amalan baik dan amalan buruk kita. Jadinya apa? Anak dia jawab, dia kata apa? Allah SWT akan hitung. Sama dengan nama-nama Allah Al-Hisab tadi. Al-Hisab tadi maksud dia apa? Maha menghitung, maha mengira setiap amalan kita. Malaikat rakib dan atid akan tulis. Rakib akan tulis perkara yang baik, atid akan tulis perkara yang tak baik. Okey, lepas tu ibu dia cakap yang nombor 7. Nampak ni ibu dia cakap, betul, bijak anak-anak ibu. Okey, itu adalah sikit sebanyak berkaitan dengan Al-Hasib. Okey, apa kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib? Beriman dengan nama Allah Al-Hasib menjadikan kita individu yang pertama apa dia? Meletakkan Allah SWT sebagai pelindung dan penolong. Okay, kalau kita percaya bahawa dengan nama Allah Al-Hasib, beriman dengan nama Allah Al-Hasib, percaya bahawa Allah itu maha menghitung, maha memberi rezeki, maha mencukupkan kita, okay, kita akan letakkan Allah sebagai pelindung dan penolong, orang yang pertama sekali. Jadinya apa-apa pun kita akan minta tolong Allah dulu, kan? Contohnya kita jatuh, main basikal laju, langgar batu, boom, jatuh, dapat mana, luka berbagai semua. Tiba dalam keadaan tak sedar tu, patutnya kena ingat Allah. Jangan kamu pergi tong jatuh, teruklah batu ni, apalah, semua keluar perkataan teruk kan. Itu ingat dulu.
Sepatutnya apa? Bila kamu dah jatuh ke, kamu dah luka ke apa-apa ke, sebut nama Allah dia. Allah, Allah, tolong aku, Allah, tolong aku. Tolong, baru sebut kan. Baru jerit minta tolong orang. Tolong. Tolong. Contoh kan. Itu maksud dia. Jadinya macam mana pun kena letakkan Allah dulu sebagai penolong. Minta tolong Allah dulu. Dengan syarat kita minta tolong Allah tu, Allah akan hantar penolong pada kita. Siapa untuk tolong kita lepas kita kemalangan tu. Apa dia yang pertama? Bertawakal dan tekun berusaha. Kita ni sebagai seorang manusia kena berusaha. Apa-apa pun kena berusaha. Contohnya apa? Dalam belajar. Kamu dalam situasi belajar sekarang. Sekarang ni dalam situasi PDPR. Kena usaha buka, kena usaha cari internet, kena usaha masuk dalam Google Meet dan sebagainya. Kena usaha. Dari segi pandai, tak pandai tu macam mana? Itu kita tawakal dengan Allah Ta'ala. Faham? Allah nak bagi kita pandai, alhamdulillah. Allah nak bagi kita tak pandai, kita usaha lagi supaya Allah bagi kita pandai. Tu maksud dia. Kita ni manusia ni boleh berusaha. Boleh berusaha, tak ada masalah. Allah tak pernah halang untuk kamu berusaha. Berusahalah macam mana pun, insya-Allah Allah akan bukakan jalan. Allah nampak usaha kita, Allah akan beri rezeki, Allah akan cukupkan rezeki kita. Okey, yang kedua apa? Sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kena sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Faham? Kena pohon pertolongan Allah. Jangan macam mana, jangan lupa Allah. Kena minta tolong walaupun sekecil-kecil benda. Sampailah sebesar-besar benda. Okey? Yang kedua, berusaha melipat gandakan amalan. Kalau kita percaya dengan nama Allah Al-Hasib ni, Allah Maha Menghitung, kita akan berusaha tingkatkan amalan kita. Tak main-main dah waktu solat, kan? Menunaikan apa ni pertama ni, menunaikan ibadah fardu dengan tekunnya. Waktunya ibadah-ibadah yang wajib tu macam solat, puasa, zakat, pergi haji, apa-apa amalan yang wajib tu kita buat dengan bersungguh-sungguh. Tak main-main, kan? Okey, seterusnya apa? Memperbanyakkan amalan sunat. Kita dah buat amalan tekun, amalan fardu dengan baik dah. Kita tambah lagi dengan amalan-amalan sunat. Contohnya apa? Kalau waktu solat zuhur ke solat fardu, dia ada sebelum dan selepas dia tu solat sunat. Jadinya kita buat. Kita tambah lagi 2 rakaat. Jadi kalau kita ikut solat waktu tu, kita perlu berapa? Contoh kita ambil isyak kan. Kita dah solat 2 rakaat sebelum, lepas tu kita solat isyak 4 rakaat, kita solat lagi 2 rakaat selepas solat. Jadinya kita solat waktu tu berapa rakaat? 4 campur 4, 8 rakaat kalau ikutkan. Tapi itu tanda apa? Kerana kita beriman dengan nama Allah Al-Hasib, dengan nama Allah Al-Malik. Itu maksud dia. Okey, nombor 3, menghargai masa. Jika kita percaya dengan Allah ni Maha Hitung, kita akan hargai setiap masa kita. Apa dia yang pertama? Penuhi masa dengan perkara yang berfaedah. Tak buat perkara-perkara yang lara, tak ada masalah, nampak? Jadinya semua buat perkara-perkara yang faedah aja. Baca buku ke, baca Al-Quran ke, belajar ke dan sebagainya. Seterusnya apa? Menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadinya apa? Dia ni dah percaya, dia dah beriman dengan nama Allah Hasib. Allah ni hitung setiap perkara amalan yang baik dia buat. Dia pergi mana? Majlis ilmu. Allah akan tulis, oh dia ni pergi majlis ilmu. Tulis majlis ilmu. Kan? Yang last sekali apa? Meninggalkan maksiat. Okay, kalau kata kita ni sebagai seorang yang beriman dengan Al-Hasib, Allah tu Maha Menghitung setiap amalan kita, kita akan tinggalkan maksiat. Yang pertama apa? Menjauhi pergaduhan. Tak bergaduh dengan orang. Kalau nak bergaduh pun, orang nak bergaduh tu kita lari. Kita lari maksudnya kita hindar. Tak nak. Tak nak terlibat dalam pergaduhan. Kalau boleh. Jangan kita api-api pula. Meh sini kuat ke? Meh sini. Meh tumbuk aku. Meh kita tengok siapa kuat. Macam tu bukan. Itu kalau boleh tak boleh. Elakkan. Seterusnya apa? Memelihara aurat dengan sempurnanya. Banyak lagi cara-cara kita meninggalkan maksiat. Jaga mata dan sebagainya. Jaga tangan, jaga kaki daripada pergi tempat maksiat, disko ke dan sebagainya. Okey. Boleh Boleh. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Okey, dekat rumah kamu sekarang duduk rumah kan? Kan Syah kan? Okey, sekarang ni saya nak kamu buat kerja senarai semak amalan ni. Buat macam ni. Nampak?
Buat je tajuk di atas ni, amalan di rumah. Okey, apa dia? Nombor 1, membersihkan meja selepas makan. Okey, kalau kamu tak reti tulis Jawi, tulis bahasa Melayu tak apa. Jadi kat sini nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 kamu tulis amalan di rumah. Okey, amalan di sekolah sekarang tak ada. Tak payah buat. Just sahaja amalan di rumah. Cuba listkan 10. Berapa? 10 amalan baik kamu buat kat rumah. Apa dia? Contoh apa? Makan dengan tangan kanan ke, kan? Tidur awal ke, amalan di rumah dan sebagainya. Solat 5 waktu ke, boleh? Boleh Okey, itu sahaja kerja rumah untuk kamu. Apa yang kamu buat, saya nak tengok minggu depan, hari Khamis. Okey Okey, kan sahaja daripada hari ini untuk hari ini. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.